Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan Sarofiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Dulian Tramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Piala FA Brunei 2022. Dengan pelbagai pencapaian signifikan sejak awal penubuhannya, Gleneagles JPMC antara pusat kardiologi terkemuka di rantau ini. Dulian Tramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadipillah Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Izzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Piala FA Brunei 2022 antara pasukan DPMMFC dengan IKLS MP5 FC. Perlawanan bagi saingan peringkat kumpulan E berlangsung di Stadium Mini Jerodongpang semalam. Berangkat sama Paduka Adinda Dulian Traman Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Dalam perlawanan ini, DPMMFC berjersey merah menang 3-0 ke atas IKLS MB5 FC. Dengan keputusan ini, DPMMFC berada di kedudukan teratas kumpulan E dengan 9 mata, manakala IKLS di kedudukan kedua dengan 6 mata, sekaligus kedua-dua pasukan tempah slot pusingan 16. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes kini berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 145 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 84.5%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.2%. Sejak penubuhannya pada tahun 2002, Gleneagles JPMC telah berkembang pesat dan mencatat pelbagai pencapaian dalam perkhidmatan kardiologi. Dengan mempunyai kemudahan terkini, Gleneagles JPMC menjadi salah sebuah pusat kardiologi terkemuka di Borneo dan rantau ini. Perkara tersebut dinyatakan pagi tadi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan semasa Persidangan Kardiologi 2022. Persidangan berlangsung di Pantai Jerodong Specialist Center. GJPMC also have achieved many other remarkable milestones. I would like to mention a few here. This includes the extracorporeal membrane oxygenated or ECMO program in 2010, and its use have been a hallmark of the excellence center of this GJPMC and have saved many lives, including sick patients during the recent COVID pandemic. Persidangan meliputi sesi perbincangan dan pembelajaran daripada speaker dari dalam dan luar negara. Di samping itu, persidangan turut diisikan dengan pameran yang mengetengahkan terapi dan rawatan terkini penyakit kardiovaskular. Persidangan menandakan ulang tahun ke-20 Gleneagles JPMC dan dianjurkan bersempena mesyuarat saintifik tahunan Persatuan Jantung Negara Brunei Darussalam ke-9. Masjid hendaklah dimakmurkan dan dimanfaatkan sebagaimana yang dikehendaki oleh agama. Pelbagai aktiviti akan diungkahkan bagi Persatuan Orang Kurang Pendengaran Kebangsaan. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Masjid mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam kerana ia dapat menyatukan umat Muslim tanpa mengira bangsa dan kedudukan. Ini jelas dapat dilihat melalui perkara utama yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW ialah masjid. Perkara tersebut antara intipati ceramah subuh bertajuk Masjidku Imarah, Masjid Idamanku, anjuran jawatankuasa takmir Masjid Hasanal Bolkiah Pekan Tutong yang diadakan awal pagi tadi sempena 56 tahun pembukaan masjid berkenaan. Hadir Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Ceramah juga menyentuh bahawa masjid bukan hanya setakat untuk dibina, tetapi tugas yang paling besar dan utama ialah memakmurkan dan memanfaatkan masjid sebagaimana yang dikehendaki oleh agama. Majlis umpamanya bertujuan bagi mengimarahkan masjid dengan aktiviti kerohanian dan aktiviti fizikal yang sesuai untuk semua peringkat umur di samping mengamalkan gaya hidup sihat. Malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama diteruskan lagi semalam dengan penganjuran khas untuk wanita. Acara diadakan dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pembangunan. Antara yang menyertai Datin Hajah Nahriyah binti Haji Awang Asbi, isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Antara pengisian acara, bacaan surah Yasin beramai-ramai dan tazkirah bertajuk Jadilah Wanita yang Dirindui Syurga. Jemaah wanita tidak ketinggalan untuk melaksanakan amalan kerohanian dengan bermunajat, beristighfar, membaca surah Yasin serta berzikir memuji keagungan Allah dan merafakkan doa semoga rakyat dan negara Brunei Darussalam sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala serta dijauhi daripada musibah yang tidak diingini. Tetap hadirin dan hadirat yang kaulah saya hormati sekalian. Pelbagai aktiviti akan diungkahkan dan disusun serta dirancang sepanjang tahun 2022 hingga 2024 bagi Persatuan Orang Kurang Pendengaran Kebangsaan OKP. Perkara tersebut antara yang dibincangkan semasa mesyuarat agung ke-7 Persatuan berkenaan pagi tadi. Mesyuarat bertujuan untuk memilih ahli baru bagi menerajui ahli jawatankuasa tertinggi Persatuan bagi sesi 2022 hingga 2024. 265 orang ahli berdaftar dengan Persatuan sejak ia ditubuhkan pada 28 Julai 2009. Ada 4 atau 5 aktiviti telah pun disusun. Terutama sekali ialah Deep Awareness Week yang akan diadakan selalunya minggu keempat setiap bulan September, dan yang kemuncaknya ialah Brunei menyertai acara sukan namanya First ASEAN Deep Game Sport di Kuala Lumpur, Malaysia, bermula pada 21 dan 27 November nanti insyaAllah. Jika ada halangan, negara Brunei Darussalam OKP akan menghantar 2 acara, iaitu olahraga dan 10 pin bowling. Negara Brunei Darussalam semalam menyaksikan aktiviti cerapan langit, bulan penuh dan planet Zuhal dan Meshtari. Aktiviti cerapan diadakan di kawasan Taman Mahkota Jubli Emas, Bandar Seri Begawan. Menurut laporan Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan, waktu bulan penuh dan planet-planet bermula pukul 6.30 petang hingga 4 pagi. Tujuan kami ini untuk sahaja untuk mengajak orang awam, orang ramai untuk sama-sama menyaksikan cerapan bulan penuh serta dengan planetnya Saturn dan Jupiter. Di mana planet ini ramai suka sebab ia lain daripada planet-planet lain. Jabatan berkenaan juga menyediakan beberapa peralatan seperti teleskop bagi memudahkan orang ramai mencerap langit. Aktiviti cerapan langit itu merupakan salah satu aktiviti sempena cuti penggal persekolahan. Orang ramai disarankan agar mengetahui tata cara penggunaan alat Automated External Defibrillator AED yang mempunyai fungsi untuk menyelamatkan pesakit yang diserang sakit jantung secara tiba-tiba di tempat awam.
Sehubungan itu, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melaksanakan inisiatif pemasangan LED di BIBD Connect di Taman Mahkota Jubli Emas. Inisiatif seumpamanya diharap dapat menekankan mengenai kepentingan pertolongan cemas dan meningkatkan kesedaran bagaimana pertolongan seumpamanya dapat menyelamatkan nyawa. Dia ini adalah satu perkara yang diperlukan terutama sekali di tempat awam dan juga di tempat kerja bagi mengurangkan risiko serangan jantung mengejut. Ini memang salah satu yang diperlukan pelangnya, and then memang guidance daripada kerajaan je ni. Di BIBD Connect, this is our first time to have it, and then insya-Allah akan dilaratkan lagi di tempat-tempat workplace yang di bawah BIBD itu. Sebagai salah satu aktiviti karnival pengukuhan budaya membaca, Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan Kuala Blain mengadakan acara bermukun. Dengan kerjasama Kelab Kebudayaan Mukun Selendang Sutra, Jarayawara di Hasran memperkenalkan semula tradisi seni bermukun kepada masyarakat, terutama golongan muda, agar mewarisi ilmu dan kemahiran budaya. Karnival pengukuhan budaya membaca selama 4 hari diadakan sempena cuti sekolah. Pernah dengar, niniku pun dulu minat juga. Pasal yang budaya kita ni juga kan, orang tua-tuanya. And then, ya tentu jadi tradisi kita ni kan akan datang. Kita orang muda pun harus jelah melihat juga kan. Manfaat daripada datang melihat persembahan ni, yang pastinya kita ini akan dapat ilmu, di samping dapat menghubungkan silaturahim lagi. Pelbagai aktiviti diadakan sempena cuti persekolahan penggal kedua. Pagi tadi, Kampung Putat mengadakan Hari Keluarga dan Sukan Ria. Antara aktiviti diadakan pertandingan mengupas bawang, timbang bola raga, tarik kalat, mewarna dan membaca ayat-ayat lazim bagi kanak-kanak. Aktiviti seumpamanya dapat memupuk perpaduan penduduk kampung menerusi aktiviti riadah dan sosial di samping mengukuhkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah di sepanjang minggu ini. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Bloodcan bagi mana-mana kempen derma darah tersebut adalah sangat digalakkan. Pada masa yang sama, tabung darah Hospital Suri Sri Begawan Blain masih kekurangan bekalan darah jenis O. Orang ramai yang ingin menderma darah di tabung darah Hospital Suri Sri Begawan boleh ke tabung darah berkenaan bermula pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.45 petang hingga 3.30 petang pada waktu bekerja. Maklumat lanjut, hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 224-2424 sambungan 5745 atau 6001 atau 6002 atau WhatsApp 8775745 atau 7375745 atau 7175745 atau email kepada bloodbank@moh.gov.bn atau ikuti Instagram dan Facebook @bloodbank.repas. Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi memperkenalkan proses terbaru dalam platform Nomborku iaitu Click and Bid. Proses tersebut diperkenalkan bagi membolehkan orang ramai mengikuti tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan secara dalam talian dan dimulakan dengan tanda pengenalan kenderaan siri BBC mulai 10 September 2022. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.nomborku.gov.pn atau hubungi JPD semasa waktu pejabat melalui talian 245-1980 atau 718-1641 dan talian Darussalam 123 atau email ke info_ltd@jpd.gov.pn atau melalui Instagram www.jpd.gov.pn.
Pihak berkuasa pelabuhan dan maritim mengemaskini jadual operasi feri penumpang dan feri kenderaan bagi perjalanan dari Brunei Darussalam ke wilayah Persekutuan Labuan dan dari wilayah Persekutuan Labuan ke Brunei Darussalam di Terminal Feri Serasa mulai esok 12 September 2022. Bagi feri penumpang Sri Labuan 3 beroperasi hari Isnin hingga Ahad pukul 10.45 pagi dan 1 petang. Manakala feri kenderaan MV Joystar beroperasi hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 11.30 pagi dan 12.30 tengah hari. Orang ramai boleh menempah tiket sehari sebelum membuat pelayaran dengan menghubungi syarikat pengendali feri-feri berkenaan di talian 873199 atau 7443544 atau 8881335. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengeluarkan 2 kompaun kepada 2 buah premis perniagaan kerana melanggar peruntukan di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142. Penguatkuasaan rutin harian yang dijalankan oleh JPES melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna mendapati 2 buah premis perniagaan melakukan kesalahan menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan bagi barangan yang dikawal harga di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142. Al-Nur Department Store dikenakan kompaun dan ABV Enterprise masing-masing dikenakan kompaun RM500. Para peniaga perlu mematuhi perundangan Akta Kawalan Harga dan peraturan di bawahnya dan sentiasa mempraktikkan amalan perniagaan yang wajar dan beretika dalam usaha bagi membantu negara membangunkan persekitaran perniagaan yang mampan. Para pengguna disarankan untuk menggunakan aplikasi mudah alih pengguna bijak yang boleh dimuat turun melalui platform App Store dan Google Play. Pasukan Kasuka dan Arauda menjuarai kejohanan futsal sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76. Dalam perlawanan akhir yang berlangsung petang tadi di Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam UPD, pasukan Kasuka dan Arauda berdepan boneka FT. Pada perlawanan tersebut, pasukan Kasuka dan Arauda menang tipis 1-0. Penyampaian hadiah kepada pemenang kejohanan disempurnakan oleh Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Tempat kedua dimenangi oleh Boneka FT dan tempat ketiga pula dimenangi bersama oleh pasukan Sporty Guy dan Brunei 88B. Hampir 40 orang menyertai ekspedisi berbasikal di bawah program Happy Environment and Lifestyle Hill. Acara merupakan anjuran Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Gleneagles JPMC dan Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur, Mengkubau. Pelepasan acara dan menyertai ekspedisi berbasikal Pengeran Muhammad Amir Rizal bin Pengeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ekspedisi berbasikal sejauh 24 km bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai amalan gaya hidup sihat. Acara berlangsung di kawasan Bukit Riada, Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur, Mengkubau. Kejohanan gasing pangkah sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 tahun melabuhkan tirainya hari ini. Dianjurkan oleh Persatuan Gasing Kebangsaan, kejohanan berlangsung di Gelanggang Gasing, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Brakas.
Hadir Awang Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Penolong Pegawai Daerah Brunei dan Muara, Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Kejohanan mempertandingkan 6 kategori, antaranya gasing pangkah regu, gurau gasing pangkah dan gurau gasing Borneo di tanah. Ketiga dan keempat. Langkah pertama tidak terbang.